Okay, semalam for those yang join saya punya revision class semalam, kita bincang set 1 sampai ada beberapa soalan lagi lah yang belum sempat bincang, kita buat dalam 2/3 je daripada set 1 semalam. Okay, next week kita akan fokus kepada revision lah untuk set 1, set 2 dengan set 3 ni, dan ada juga set-set daripada college lain yang saya percaya awak pun dah dapat juga. Kalau tak dapat, nanti boleh bagi tahu saya lah. Okey, yang penting yang saya nak sangat awak buat sebelum awak masuk exam nanti adalah set 1, 2 dengan 3 ni. Tolong buat betul-betul. Buat banyak kali pun tak apa, sebab soalan-soalan dia adalah antara soalan yang boleh ditanya lah dalam PSPM nanti. Dan juga saya kan setiap minggu, setiap habis topik ada bagi soalan objektif kan. Okay, so tolong tengok balik soalan-soalan objektif dalam GC tu, yang short quiz tu, untuk topik 1, topik 2, topik 5, topik 8, 9, 10 belum bagi, 10 minggu depan baru bagi. So soalan-soalan objektif tu yang kita dah compare tu memang berkualiti, dan soalan dia memang akan boleh keluar lah dalam final exam nanti. So mesti di antara berbanyak-banyak soalan, okay, yang kita bagi ni mesti akan ada yang sangkut lah dalam PSPM nanti. So buat betul-betul, jangan main tanda je. Saya tahulah ABCD, tapi make sure awak at least dah study lah benda, dah tengok lah soalan yang macam tu ya. Okay, so itu untuk revision. So memandangkan kita belum habis lagi topik 10, hari Rabu hari tu kita dah masuk sikit berkenaan extremum problem, which kita tengok macam mana nak cari critical point dan stationary point, which cara dia adalah kita jadikan dy dx samakan dengan kosong, and then kita dapat value x dia sebab dia nak point, so kita mesti cari nilai y dia. So itu adalah kita punya stationary point ataupun critical point kita. And then seterusnya kita belajar first derivative test dengan second derivative test, sebab stationary point yang kita cari ni, critical point yang kita dapat ni, dia ada sifat. Sifat dia adalah sama ada dia minimum ataupun maximum point tu, dia minimum ataupun maximum point. Okay, so nombor 4 ni saya minta try buat sendiri. Sekejap lagi dalam channel saya akan post balik lecture hari Rabu hari tu, dan recording kelas hari ni, dan juga solution kepada soalan nombor 4 ni yang saya suruh buat sendiri, itu untuk cari critical point. Alright, ni types of stationary point yang saya kata dia ada sifat maksimum ataupun minimum. So macam mana nak tentukan sama ada dia minimum ataupun maximum point? Kita kena guna first derivative test ataupun second derivative test lah. So first derivative test tu yang mana? Yang kita kena buat table ni berdasarkan value x kita, and then dapatkan dia punya nilai dy dx tu positif ke negatif, dan kita akan tengok sama ada dia membentuk graf yang maksimum ataupun graf yang minimum. So kita tahulah, kalau macam ni maksudnya dekat point kosong, dekat x sama dengan kosong, x equals to 0, dia punya sifat stationary point tu adalah maximum. When x equals to 2, sifat stationary point kita tu adalah minimum, macam tu. Okay, so bila disebut point, of course lah kita kena cari apakah value y dia juga, bukan value x dia sahaja. Ni pun saya suruh buat sendiri. Okay, dan sini pun saya suruh buat sendiri, tapi saya nak bincang sikit yang C ni, sebab apa? Sebab dia lain sikit case je daripada yang soalan A dengan B untuk tentukan sama ada dia punya stationary point ataupun critical point dia tu minimum ataupun maximum. Boleh tak H5 kita teruskan? Boleh. Okay. Boleh madam. Okay, soalan nombor 4 tadi saya kata saya bagi dia punya solution lagi. Alright, so this one dy dx equals to 12x cubed minus 12x squared. And then we said kita kena samakan dy dx kita ni dengan kosong kan, untuk cari dia punya stationary point. Meaning that we have 12x cubed minus 12x squared equals to 0. So factorize 12x squared
x minus 1 equals to 0. So we have x equals to 0 dengan x equals to 1. Which daripada sini kita boleh gunakan ni sebab kita belajar first derivative test. Kita akan buatlah first derivative test. Ingat first derivative test mesti ada table. So we start with table. X. Start apa untuk table first derivative test ni? Negative infinity. Sampai kosong. 0. Okay, very good. And then 0 to 1. Okay, sebab ada 1 kat situ. And then 1 to infinity. So what we're going to check is the first derivative lah. So this is the first derivative test. So dy over dx kita masukkan lah. Okay, caranya adalah saya suka masukkan function ni dekat dalam calculator. Okay, kita ada 12 x cube minus 12 x squared macam ni. Allah. 12 x cube minus 12 x squared. Nampak tu macam tu. Kita masukkan. Lepas tu saya just tekan calculate. Saya tekan calculate. Saya tanya calculator tanya x sama dengan berapa. So di antara negatif infinity sampai kosong, saya boleh ambil contohnya nilai negatif 1. Apa-apalah nombor di antara negatif infinity sampai kosong. Saya buat negatif 1. Lepas tu calculator bagi jawapan negatif. So maksudnya dia punya first derivative adalah negatif. Di antara 0 sampai 1, apa nombornya? Contohnya 0.5. Saya tekan lagi dekat calculator ni. Calculate, dia akan tulis 0.5. Okay, saya boleh tekan calculator dekat dalam laptop ni. Tapi nak kena share screen tu lambat. So negative value juga. And then daripada 1 to infinity, kita akan dapat, contohnya kita ambil value 2. Saya tekan calculate 2. So, saya dapat value dia positif. So, dia punya garisan tu adalah negatif, positif macam ni. Okay. So, kita nampak dekat sini, dia membentuk minimum graph yang minimum macam tu. So, dekat negatif 1 dia adalah minimum point. So, kita akan tulislah minimum point at x equals to 1. Okay, masalah sekarang dekat kosong. Dekat kosong ni dua-dua negatif. Dia tak membentuk graf maksimum, dia tak membentuk graf maksimum. Dia tak bentuk graf minimum, dia tak bentuk graf maksimum. Dia macam ni, macam tu. Macam ni. Takkan macam tu pula graf kita kan, tak ada. So maksudnya dia mungkin adalah inflection point yang dia tak berubah dia punya graf tu maksimum dengan minimum, dia tak berubah, dia mungkin macam tu lah. Tapi kita tak ada dalam syllabus matrik sebab saya baru confirmkan dengan senior lecturer, kita tak ada dalam matrik ni, kita tak ada yang melibatkan inflection point. So cara untuk statekan dia adalah kita akan tulis dia sebagai no relative extremum at x equals to 0 ni. X equals to 0. Dia tak ada relative extremum. Maksudnya kita tak tahu dia minimum ke dia maksimum. Sebab dua-dua jawapan ni adalah negatif. So macam tu cara nak jawab dia. Okay, sebab dia minta minimum, dia minta point kan. So daripada x ni kita kena cari y dia. When x equals to 1, y equals to Negative 1. negative 1, very good. When x equals to 0, y equals to 0 juga. So jawapan dia adalah minimum point at x equals to 1. Maksudnya minimum point adalah 1, negative 1. Nah, lagi satu no relative extremum tu dekat 0, 0. So yang tu tak payah tulis lah. Okay, no relative extremum ni sebab apa? Sebab apa jadi no relative extremum? Sebab bila kita buat first derivative test ni nampak dua-dua adalah negatif macam tu. So dia tak membentuk sebarang maksimum ataupun minimum point. Boleh? Boleh, madam. Alright, so seterusnya adalah second derivative test kan, yang saya kata awak dah pernah belajar juga macam mana buat second derivative test. Of course lah kena ada second derivative test tu. Dan kita kena test value x dengan value y kita, value x daripada stationary point tadi, dan kita tengok dia memberi jawapan negatif ataupun positif. So kalau dia beri jawapan negatif, meaning that the point dekat x equals to 0 ni adalah maksimum.
Okay, kalau dia negatif. Ni kenapa saya tulis 2 ni, tak ada orang bertukar hari tu. So, when x equals to 2 pula kita masukkan. Sebab apa kita masukkan kosong dengan 2? Sebab kita dapat nilai kosong dengan 2 ni daripada dy dx sama dengan kosong. Daripada stationary point tu lah. Macam saya kata, kita nak check sama ada stationary point kita tu maksimum ataupun minimum. So, guna second derivative test ni, masukkan value x dia. Tengok kalau dia dapat positive value, maksudnya value x tu adalah minimum. So, kita tahulah dia punya maximum point dengan minimum point dia. Begitu. Okay. So, itu adalah second derivative test. A, B dan C pun saya suruh awak buat sendiri. Okay. So, kita buat C sama-sama. Sebab nanti nota awak tak lengkap. Bila nota awak tak lengkap, awak pun tak faham apa yang awak buat sebenarnya. Okay, first bila kita dapat je soalan, mesti kita kena cari dia punya stationary point. Sebab itu yang kita nak tahu kan. Cumanya kita tak tahu sifat dia maksimum ke minimum. Okay, so 4x cube plus 2 dapat 0 lah. 4x cube sahaja. And then bila kita buat when dy over dx equals to 0, 4x cube equals to 0, x equals to 0 macam tu. So ini adalah value untuk x bila dy dx sama dengan kosong. So daripada sini kita kena cari nilai y dia lah. Nilai y dia kita masukkan kosong dapat 2. So maksudnya stationary point kita adalah 0, 2. So ingat first step yang kita kena buat, mesti kalau soalan tanya stationary point mesti kena tahu. Okay, apakah value dekat sini, dia punya stationary point ini. Dengan cara dy dx kita samakan dengan 0. Dapat nilai x, lepas tu kita cari nilai y, baru dapat point. Sebab point dia mesti terhasil daripada value x dengan value y. Tak boleh x seorang-seorang sahaja. Macam tu. Okay, ini baru stationary point. Kita dah tahu ke sifat dia maksimum ke minimum? Belum. Belum. Okay, and then kita pun kenalah cari sebab ni soalan di bawah second derivative test kan. So kena cari dia punya second derivative test. D squared y over dx squared. Kita dapat 12 x squared. Mana saya dapat 12 x squared ni? Saya differentiate ni lagi sekali. Okay, and then bila kita masukkan when x equals to 0 tadi, ni 0 yang kita dapat ni, d squared y over dx squared, kita nak test sama ada dia bagi jawapan positif ke negatif. Tiba-tiba bila kita masukkan dapat kosong. So kosong ni awak tahu ke dia positif ke negatif? Tak tahu. Tak tahu. So bila jawapan macam ni, Arif ada tak? Kenapa macam tak dengar suara Arif? Ada, madam. Arif dah mandi belum? Tahulah tu. Okay, dia kita tak tahu sebab kosong kita tak boleh kata dia negatif dan kita tak boleh juga kata dia positif. So bila kita test menggunakan second derivative test ni, dapat value kosong yang kita tak boleh nak tentukan sama ada dia minimum ataupun maksimum, kita pun kena pergi balik kepada first derivative test. So maksudnya memang second derivative test senang daripada first derivative test sebab dia tak perlu buat table. Kita hanya perlu cari second derivative test and then masukkan value x untuk tengok dia minimum ataupun maksimum. But then ada soalan yang bila awak guna second derivative test, jawapan yang awak dapat adalah kosong, which kita tak boleh nak bagi tahu dia positif, minimum, positif atau negatif. So tak boleh dah nak tentukan dia maksimum ataupun minimum. So nak tak nak yang ni kita kena buat jugalah dia punya first derivative test. Okay, apa cara untuk buat first derivative test? Table. Table. Start dengan x. So from okay, sorry lah, buruk sangat table ni. Kita pergi balik. Okay, x x negative infinity ke 0. Okay, sebab kita punya x stationary point kita kosong sahaja, tak ada value x lain. So teruslah 0 to infinity macam tu. Lepas tu kita pun masukkan f prime x kita sebab first derivative kan. So dy dx kita adalah tadi 4x cube.
Okay, di antara negatif infinity sampai kosong, cuba bagi saya satu value. Let's say negatif 1 lah. Kita masukkan negatif 1 kat sini. 1 kuasa 3 negatif, negatif 4, negatif value. Okay, let's say ni kita ambil nilai positive 1. Positive 1 cube is 1. 1 times 4 is positive 4. Okay, so bila kita guna first derivative test, kita nampak negatif macam ni, positif macam ni. So, when x equals to 0, it gives minimum ataupun maximum point. Sifat dia adalah maximum ataupun minimum? Minimum point. Minimum, okay? Minimum. Okay, tadi kita tak boleh nak tentukan dia menggunakan second derivative test. But then, bila kita pergi balik kepada first derivative test, kita boleh nampak bahawa dia adalah minimum point. Sebab tu saya kata, walaupun kita kata second derivative test ni lebih mudah untuk tengok maksimum minimum, tapi ada case yang dia punya second derivative bagi kita value kosong, which kita tak boleh nak tentukan dia maksimum ataupun minimum, so kena pergi balik kepada first derivative test. So ini bukan inflection point lah. So yang ni dia adalah minimum point sebab kita test menggunakan first derivative test, dapat dia minimum point macam tu. So kita pun tulislah 0 to is a relative. Jangan terkejut dengan perkataan relative ni. Relative minimum point macam tu. Okay, ataupun minimum point pun boleh je awak tulis macam tu. Kalau soalan tu yang bertulis lah. So kalau tiba-tiba soalan objektif kan dia tanya kat situ, find the relative minimum point. Awak pun biasalah bila dah dalam exam tu gabra-gabra tu, dia bukannya fokus dekat perkataan minimum tu, dia pergi fokus dekat perkataan relative. Kenapa macam cikgu tak pernah ajar pun perkataan relative tu? Tak, sama je sebenarnya, cuma relative ni bermaksud dia berpandukan dekat situlah kita punya function tersebut. Okay, so itu adalah apa yang kita belajar dalam 10.1 hari tu. Macam mana nak cari stationary point. Kan? Macam mana nak cari stationary point. Stationary point ataupun critical point. Which cara dia adalah kita kena samakan dy dx dengan kosong. So bila kita dapat dy dx sama dengan kosong, kita akan dapat value x sama dengan berapa, value y sama dengan berapa. So ini adalah point kita, x, y, x, apa saya tulis ni, x, y, dan x, y ni kita kena tahu sama ada dia maksimum ataupun minimum sifat dia. So macam mana nak tentukan dia maksimum ataupun minimum sifat dia? Menggunakan sama ada first derivative test ataupun second derivative test. Okey, sebelum saya pergi kepada problem solving ni, boleh ke ada apa-apa nak tanya dulu? So ini je lah yang kita belajar sebenarnya, yang first part of topic 10 hari tu. Setakat ni tak ada soalan ikut ni dia. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya lagi ya. Alright, so next one kita akan tengok extremum problem, solving optimization problem. Okay, sebelum ni yang kita buat tu adalah maximum ataupun minimum point. Maximum ataupun minimum point. Sebelum ni So kenapa point? Sebab dia adalah xy. Y. Okay, kita punya function pun y in terms of x. In terms of x macam tu contohnya. Kan? Okay. Sebab apa? Sebab kita nak point. Minimum ataupun maximum point. Tapi bila kita jumpa optimization problem ni, soalan untuk application ni bukan setakat point sahaja. Sebab dalam dunia ni ada banyak lagi benda yang kita boleh menggunakan, macam saya kata roller coaster tu kan. Itu antara contoh yang senang lah. Okay, point ni adalah point dalam Cartesian coordinate ni adalah contoh yang paling mudah dalam matematik untuk kita nampak dia punya maksimum ataupun minimum, sebab kita boleh lukis graf tu. Kan? Kita tahu ni maksimum, kalau macam ni minimum. Okay? Sebab itulah kita belajar yang first part tadi menggunakan point. Tapi sebenarnya ada banyak lagi application dalam differentiation ni yang kita boleh menggunakan maksimum dengan minimum. Contohnya,
Let's say saya nak cari maksimum ataupun minimum bagi apa? Volume. Okay. Macam bila kita tiup belon, berapakah maksimum isi padu udara yang boleh masuk dalam belon tu? Kalau lebih daripada maksimum isi padu, maksimum volume tu, belon tu of course lah akan pecah. Sama macam roller coaster. Roller coaster. Berapakah maksimum ketinggian roller coaster tu yang kita boleh buat supaya bila kereta tu naik, kereta roller coaster tu naik, dia tak patah balik ke bawah. Patah balik ke bawah, pergi balik kat stesen, lepas tu habis crash semua benda. Okay, dia mesti ada maximum height dia berapa untuk roller coaster tu, dia punya landasan tu dia buat. Okay, maximum apa? Height. Okay, selain daripada tu, dalam matematik juga, let's say jambatan kan, jambatan, kita buat jambatan, orang buat jambatan tu. Okay. Lebuh raya tu, kenapa ada jambatan yang dia punya lebuh raya, jalan dekat atas tu lebar? Kenapa ada jambatan? Memang buat je satu kereta yang boleh buat. Dia ada maximum surface area. Okay, so dalam matematik ni, dia adalah asas kepada semua benda yang kita buat, kita bina dekat dalam dunia ni. Okay, mesti ada kira. Mana boleh orang main buat jambatan macam tu je? Tak boleh. Dia mesti ada banyak perkara yang kita kena ambil kira lah. So, ini adalah antara contoh simple. Contoh simple volume, height, surface area ni adalah contoh simple lah untuk application kepada differentiation kita ni. So macam saya kata tadi, yang kita belajar kat atas tadi adalah maximum ataupun minimum point. Tapi sekarang bila optimization problem ni, kita nak tengok pula maximum ataupun minimum, contohnya volume, height, surface area dan sebagainya. So jangan terkejut bila soalan tu minta maximum ataupun minimum volume, maximum ataupun minimum height, maximum ataupun minimum surface area. Bukannya dia akan tanya maximum minimum point je. Tak tak. Okay. So kita tengok contohnya soalan ni. Dia bagi a cuboid. So a cuboid. Tahu tak cuboid tu apa? Saya lukiskan lah kalau tak tahu. Walaupun lukisan saya tak cantik. Contohnya macam tu Dia kata dia punya length 10 minus 3x. Okay, width dia x. Height dia pun x. Dia kata calculate the maximum volume. Okay, soalan ni tanya siapa yang maksimum? Volume. Volume yang maksimum. Okay, sebelum ni kita ada y sama dengan apa x sebab kita nak cari maximum point. Tapi sebab soalan sekarang ni dia nak cari maximum tu adalah volume, so kita punya equation mesti start dengan volume lah. V equals to apa? Okay, so maximum volume apa? Sebab itulah dia bagi tahu, dia minta cuboid. So cuboid punya volume adalah length times width times height. Okay, length times width times height. Height kita kenapa saya tulis H ni? Dah bagi dah height dia adalah X kan. So volume untuk cuboid kita sekarang adalah 10 minus 3x. Okay, X dan X. Okay, dia mesti ada dalam satu variable ni sahaja. Sebab nanti kita nak differentiate dia untuk dapatkan maksimum. Macam mana kita dapatkan maximum point tadi? First step mesti kena differentiate and then kita equate to 0 and then kita test kan sama ada dia maximum ataupun minimum. Okay, tu step dia. Samalah macam ni. Function ni kita ada and then kita nak differentiate. Lepas tu kita samakan dia dengan kosong. Lepas tu kita test value x tu. Adakah dia memberi jawapan yang maximum ataupun minimum. Sebab kita nak maximum volume kat sini. Okay. So dalam kes ni mesti ada satu je variable which is x. So bila kita differentiate nanti kita akan dapat dv over dx lah. Okay, sebelum kita differentiate kita tak boleh nak macam ni. Mana ada saya ajar differentiate 3 benda yang didarabkan. Kalau 2 benda yang didarabkan boleh kita guna product rule. So kita boleh expand dulu. Saya kata lebih mudah kalau kita expand
10 minus 3x time x squared. Okay, ni saya belum differentiate, saya cuma simplify sahaja function ni. Alright, sekarang baru kita boleh differentiate. So differentiate v equals to x ni akan dapat apa? Negatif 9x square Okay. tambah 20. Okay, betul. Negatif 9x squared tambah 20x. Tapi depan dia ni apa? dv 20 dv over dv dx. over dx. Okay. Depan ni adalah penting. Okay, jangan terus tulis equal sampai bawah equal. Jangan. Dia mesti ada subjek dia apa. V equals to 10x squared minus 3x cubed. So dv over dx is equals to 20x minus 9x squared. And then macam mana kita nak cari dia punya maksimum tadi tu, mesti samakan dulu dengan kosong. So 20x minus 9x squared we equate with 0. So dv over dx equals to 0 when? Okay, so this one lah, dv over dx tadi equals to 0. Kita akan dapatlah value x dia. So awak pun kira menggunakan calculator dan dapatlah jawapan. Guna calculator pun tak apa kan. So 20 tolak 9x equals to 0. So x equals to 0. Lagi satu x equals to 20 over 9. Okay, sama step dia macam tadi. Now we want to test which value ni yang akan memberikan maximum volume. Of course lah jawapan dia yang mana satu. Okay, kena test d squared v over dx squared equals to, okay, differentiate lagi sekali. 20x minus 9x squared ni differentiate lagi sekali, kita dapat 20 minus 18x. Okay. And then bila kita test dia, when x equals to 0, d squared v over dx squared is equals to 20 minus 18 times 0, 20. Positif ke negatif? Negatif. Positif. So adakah dia maksimum ataupun minimum? Minimum. Minimum. Alright, so kita test lagi satu. D squared V over dx squared is equals to 20 when x equals to 20 over 9. So masukkanlah dalam calculator. 20 tolak 18 darab 20 per 9, you will get negative 20, which is negative, so maximum. Okay, so kalau dalam soalan objektif, awak tak payah tunjuk benda ni. So dapat je dekat sini, kosong dengan 20 per 9. Awak mesti dah tahu dah, takkanlah height dia kosong. Takkan height dia kosong. Mesti yang memberikan volume tu maksimum adalah 20 per 9. So kita tahu daripada situ. Okay, so siapakah yang memberi maksimum volume? Ni, x equals to 20 over 9 ni yang memberikan maximum volume. Okay, kita dapat pada sini. Okay, dia nak x ke? Kita tengok baik-baik soalan Soalan akan bagi jawapan 20 per 9 dan awak akan bulatkan jawapan 20 per 9. Tapi sebenarnya soalan bukan minta dia punya value of x. Soalan minta volume yang maksimum. So kena hati-hati. So kita tulis lagi, tak sampai lagi jawapan kita yang soalan tu nak. Dia tanya maximum volume. Calculate the maximum volume. So kalau pilihan jawapan tu ada 20 per 9, maksudnya itu adalah trik untuk perangkap bagi awak. So tengok betul-betul soalan tu minta x ke minta volume dia masa dia maksimum. So dia minta volume yang maksimum, so masukkan baliklah dalam formula volume kita tadi. X time 10 minus 3x. Okay, masukkan kita punya x ni sebagai 20 per 9. So 20 per 9, 10 minus 3 times 20 over 9, you will get, the answer is 4,000 per 243. 4,000 per 243 ataupun 16.46. Betul.
Betul. Okay, so kalau ini adalah jalan kerja, make sure ada ni lah. Tapi since kita tak ada jalan kerja, awak tengoklah pilihan jawapan kita. So jangan ambil yang 20/9 itu perangkap untuk kita. So jawapan dia adalah this one. Okay. So itu adalah cara untuk cari maksimum volume. So sama sahaja step dia dengan awak cari maksimum dengan minimum point. Cuma saya kata soalan bukan akan tanya maksimum minimum point sebab dalam matematik, dalam dunia ni banyak lagi benda yang kita boleh cari dia punya maksimum dengan minimum. Volume, height. Contohnya soalan nombor 2 ni dia tanya, kita baca. Siapa yang dia suruh maximum volume? So volume of the cone is to be maximized. So nampak je soalan tu yang dia nak maksimumkan adalah volume. Maksudnya kita punya subjek sekarang adalah V. V siapa? V cone. So kena tahulah formula untuk isi padu kepada cone. So what is the volume for cone? It is 1/3 pi, saya tulis ln pi r squared h. Okay, the problem here with this formula or with this function is it involve two variable r dengan h. So nanti bila awak nak differentiate, awak nak buat dv over dr ke dv over dh. So we cannot assume them to be a constant. Tak boleh sebab dia variable, dia bukan constant. So nak tak nak function ni, question ni, formula ni mesti dalam satu sahaja variable dia. Selain daripada subjek kita V, supaya kita boleh tentukan sama ada differentiation kita nanti dv atau over dr ataupun dv over dh. So nak tentukan dia tu sebab soalan macam tadi straightforward, dia punya variable satu je x. Tapi kalau soalan yang macam ni, kita dah tahu dah function dia. This is the formula for cone. Okay, kita kena tengok balik dia punya information given to us. It says that given the length of AB is 3 cm, find the value of R and H if the volume is to be maximum. Okay. So dia dah bagi dah dekat situ satu information yang kita boleh kaitkan di antara hubungan R dengan H. Sebab kita tak boleh guna dua variable kan saya kata tadi. So kita kena cari R in terms of H ataupun H in terms of R supaya function ni akan ada satu sahaja variable dia. Dan kalau kita zoom in dekat sini, okay, saya lukiskan balik untuk awak segitiga right angle triangle tu, kita ada R, kita ada H dan kita ada 3. So this is, we can use Pythagoras theorem, R squared plus H squared equals to 9. 3 square n sebab ni adalah dia punya hypotenuse dia dekat situ. So kita boleh tengok dekat sini R squared is equals to 9 minus H squared. So ini adalah relation, hubungan di antara R dengan H. So that bila kita guna function ni, kita boleh tulis V equals to 1/3 pi. Instead of R squared, we are going to write it as substitute 9 minus H squared. So dah kurang dah satu masalah awak. So V ni dah in terms of H sahaja. Okay, jangan ada yang berani-berani kata kat saya, pi ni pun variable juga Pi tu adalah constant. 9H minus H cube macam tu. So bila kita differentiate dapat apa? V ni kita differentiate dapat apa? dV over dv over dh. dH. Okay, itu gunanya kita jadikan R tadi in terms of H. Okay, so pi over 3, 9H differentiate dapat with respect to H, 9. H cube differentiate dapat
3h squared. Awak akan rasa pelik sebab selama ni awak jumpa y in terms of x. Tiba-tiba dapat v in terms of h, awak dah kelang kabut dah macam mana nak differentiate dia. Tak ada masalah. Kita tengok sahaja kita nak differentiate with respect to apa. So with respect to h, maksudnya yang mana yang ada h ni kita akan differentiate dia macam kita differentiate x lah. Okay, 9 minus 3h squared macam tu. Okay, yang ni kita boleh simplify lagi function ni. Kita akan dapat 9/3 is 3 pi. 3/3 is pi. So this is pi h squared. Okay, dv over dh. Macam tu. Okay, so this is your dv over dh. Ingat tak lagi apa next step? dv over dh equal to 0. dv over dh equals to 0. So when dv over dh equals to 0, apa yang kita akan dapat? 3 pi minus pi h squared equals to 0. 3 pi equals to pi h squared. So h squared equals to 3 and h equals to plus minus set 3. So again, kita kena check sama ada when h equals to set 3. Okay, kita tengok dia punya okay. Kita cari dia punya d squared v over dh squared. 3 pi differentiate dapat kosong sebab dia adalah constant. Pi h squared kita differentiate dapat negative 2 pi h. So when d squared v over dh squared h equals to set 3. Okay, kita masukkan lah. D squared V over DH squared. Masukkan set 3 dekat sini. Awak akan dapat negative 2 pi set 3. Positif ke negatif? Negatif kan? So negative value. So maksudnya maksimum ke minimum? Maksimum. Maximum, okay. And then seterusnya d squared v over dh squared, kita masukkan yang negatif 2 pi darab dengan negatif set 3. Okay. Lepas tu dia positif. Okay, minimum So yang mana satu value of h yang akan menjadikan kita punya volume ni maximum? Set 3. Set 3. So h equals to set 3. Okay. So kita tengok soalan tu minta apa? Find the value of R and H. So dia minta value of R dengan H. Bukannya value of volume macam tadi Soalan atas dia minta volume yang maksimum. Soalan dia minta volume. Soalan yang ni dia bagi R. Dia minta R dengan H. So H kita dah ada. So kita boleh cari when H equals to set 3 R R squared tadi kita dah ada kan hubungan di antara R dengan H. R squared is equals to 9 minus set 3 squared. So 9 tolak 3 6. So R squared equals to 6. R equals to R equals to plus minus set 6. Tapi of course lah kan kita akan ambil value yang positif lah sebabnya dia adalah dimension daripada sini. Okay, dimension maksudnya dia punya panjang dengan dia punya jejari ni, radius ni. Okay, so of course lah R mesti more than 0. So R equals to square root 6.
So jawapan kita adalah H equals to 3 dan R equals to 6. Itu square root 6 itu adalah jawapan kita. Okay, memandangkan nanti awak akan jawab soalan objektif, tak logik lah H kita tu adalah negatif kan. So kita reject awal-awal yang H negatif tu sebab dia mesti akan bagi value yang minimum kepada kita sebab punya radius dengan height ni adalah dimension, dia semestinya positif. So daripada sini sebenarnya kita dah tahu dah. Okay, R kita dah dapat. R kita dapat set 6. Kita menggunakan hubungan yang tadi. So boleh tak anak-anak? Sebab step dia adalah step yang sama sahaja. Dapatkan function. Sebenarnya untuk optimization problem ni, masalah dia bukannya masalah awak nak buat benda-benda bawah ni. Masalah utama dia adalah nak dapatkan function yang mula-mula sekali ni, yang sebelum kita differentiate. Okay. So selalunya function tu dia diberi. Sepatutnya kita punya kerja differentiatekan sahaja dan dapatkan value of variable kita when the first derivative is equals to 0. So macam ni. And then check jawapan tu nak apa. Jangan terperangkap dengan trik soalan tu. So kalau soalan tu minta volume, kena cari sampai volume. Macam ni kenapa saya tak cari volume untuk con tu? Sebab soalan tak minta maximum volume. Macam yang bawah ni, yang atas kita buat tadi ni. Soalan minta value R dengan H sahaja. So kita stop sampai R dengan H, terus tengok jawapan. Ada tak value R dengan H yang betul tu. Okey, boleh tak H5P5 dan yang lain yang sedang menonton? Boleh. Okey. Boleh madam. Okey, itu adalah optimization problem. Sekali lagi saya ulang, dalam matematik ni bukan point sahaja yang boleh jadi minimum dengan maksimum. Banyak lagi benda yang boleh jadi maksimum dengan minimum. Contoh yang saya bagi tadi adalah volume. Okey, soalan boleh tanya surface area yang maksimum ataupun yang minimum. Soalan juga boleh tanya height yang maksimum ataupun yang minimum. So macam-macam benda boleh jadi maksimum yang kita kena carilah. Okey, seterusnya adalah 10.2 ni rate of change. Okey, rate of change ni bila sebut perkataan rate, dia mesti over dt. Sebab dia adalah kadar. Kalau bahasa Melayu dia, rate ni adalah bahasa Melayu dia kadar. So dia mesti with respect to time. Berkadaran dengan masa. Okay. So mesti akan ada over dt. So if the rate of change, selalunya kalau soalan bagi dekat kita, rate of change tu positif, maksudnya dia increasing. Contohnya macam kita tiup belon, kita masukkan udara. Bila saya sebut perkataan masukkan, insert, fill, apa lagi sama maksud dengan masukkan? Insert, fill apa, pour ke. Okay, itu maksudnya bila kita masukkan sesuatu dan isi padu dia bertambah, maksudnya dia adalah positif. Okay, sebab kita main dengan problem. So bila problem, kita mesti tahu sama ada dia positif ataupun negatif. Dan rate tu akan jadi negatif kalau kita kata isi padu tu berkurang, decreasing. Isi padu udara dalam belon tadi berkurang. Okay. Ataupun air tadi kita buang. Air dalam tangki macam ni kita buang dia. So rate of change dia adalah negatif sebab berkurang. Macam itulah. So itu beza rate yang positif dengan negatif. So kena baca soalan betul-betul sama ada yang dia bagi maklumat dekat kita tu negatif ataupun positif. Contohnya soalan ni dia kata a cylindrical tank. So kalau kita lukis kat sini macam ni. Silinder tank has a base with radius 2 meter. So punya radius kat sini 2 meter. The tank is filled with water at the rate 2 meter cube per minute. Okay, so kalau kita tengok dia punya unit ni, meter cube merujuk kepada volume. Awak belajar fizik kan? Minit merujuk kepada masa.
kita. So apa yang dia bagi kat kita ni sebenarnya adalah dv over dt. Daripada ayat bahasa Inggeris dia ni pun kita dah tahu dah lah dia adalah dv over dt. Dia masukkan air dekat dalam ni. Of course lah air kita tak kira berapa orang kata ketinggian dia sebab dia bagi ni meter cube, yang kita masukkan tu mestilah dalam bentuk isi padu, volume. So yang dia bagi kat kita ni adalah dv over dt equals to positive 2 ke negative 2? Positif tu sebab dia kata fill. Ya betul. So very good. Fill. Fill, so maksudnya positive 2 meter cube. So yang dia bagi dekat kita maklumat ni 2. So macam biasa saya kata ayat bahasa Inggeris dia panjang-panjang macam ni. Positif. Okay. Ayat matematik dia adalah ini sahaja. Okay, so kita kena translate maklumat yang dia bagi ni ke dalam ayat matematik dia. The tank is filled with water at the rate of 2 meter cube per minute. Itu ayat bahasa Inggeris dia. Ayat matematik dia, dv over dt equals to 2. Itu sahaja. Okay. And then, kita kena tengok pula soalan tu minta apa. The rate of change of water level. So, water level. Awak mesti tahu kan bahasa Inggeris ni. Water level ni maksudnya apa? Merujuk kepada apa? Ketinggian air kan tu? Ya, ketinggian air lah. Level. Level. Okay? Level. Level yang kita selalu jumpa dekat hotel kan. Level berapa? You duduk level berapa? Macam tu. So, lagi level tinggi, lagi tinggi. Lagi banyak level, lagi tinggi lah kan. So, dia level ni merujuk kepada height sebenarnya. Height. Okay. So, dia minta DH over DT soalannya. Find the rate of change of the water level. Rate mesti over DT. Okay, water level H. So, dia minta DH over DT. So, ingat chain rule, kita mesti start dengan DH dan dia berakhir dengan DT. Okay, persoalannya apa yang dekat tengah-tengah ni? DV. Kenapa kita tahu DV? Macam ni kita tahu DV? Daripada banyak-banyak huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, W, X, Y, Z. Kenapa mesti V? Sebab dah ada DV. Sebab itu yang given kita dah ada. Yes, that's the given information to us. Okay, so kita tahu yang kita kena letak kat sini adalah V. Kenapa? Sebab kita dah tahu dia punya dV over dt. Kita dah ada maklumat tu. So ini yang kita nak cari, ini yang kita dah ada. Sekarang kita kena carilah kita punya dH over dV. So kita kena cari kaitan di antara H dengan V dulu. So mana ada formula H in terms of V? Sebab ni height. Okay, yang kita ada adalah volume. So kita pun carilah, tulis volume untuk silinder. So volume untuk silinder adalah pi r squared H. So again, kita ada dua variable dekat sini. R dengan H. R dengan H. So bila kita differentiate, kita nak cari dV over dr ke dV over dh. So, kita tak tahu, so mesti tukar dulu function ni ada kepada in terms of h sahaja supaya kita nak cari dV over dh. Okay, so mana nak tukar r squared ni? Sebab itulah lagi sekali dalam information given to us, a cylindrical tank, cylinder ni has a base with radius 2 meter. Okay, saya nak tanya, kalau height dia bertambah, adakah dia punya radius ni bertambah? Tak kan itu? Tak, radius dia adalah constant. So dekat height mana-mana pun radius dia adalah constant sebab kita punya bentuk ni adalah silinder. Kalau bentuk kita adalah cone, dia punya radius makin naik makin berkurang R dia. So R dia bukan constant. Apa kita belajar dalam amali? Pembelih ubah yang dimalarkan. Okay, dia punya R ni sama sahaja. So kita boleh terus masukkan V equals to
pi R ni adalah 2. So 2 squared H. So V equals to 4 pi H. So dV over dH equals to 4 pi. So kita dah ada dV over dH. Kita tak nak dV over dH. Kita nak dH over dV. So dH over dV adalah 1 over 4 pi. So dH over dt, masukkanlah dH over dV kita. 1 over 4 pi times dV over dt. 2 yang kita dah ada. So dapatlah jawapan dia 1 over 2 pi. So the water level, so jawapan dia adalah inilah. So water level increase. Kalau awak nak tulis nantilah kan. Kalau dah belajar dekat U nanti. Level increase at the rate of 1 over 2 pi meter per minute. Sebab ini yang unit yang dia bagi tadi. Okey. Tapi akan ada satu trik daripada soalan, pilihan jawapan dia mesti akan ada 1 over 4 pi ni. Sebab dia nak perangkap awak. So ingat, kita bukan nak dH over dV. Kita tak nak dH over dV. Kita nak dH over dt. So mesti menggunakan balik dH over dV yang kita dapat ni untuk dapatkan kita punya dH over dt. So tolong pilih jawapan 1 over 2 pi. Bukan 1 over 4 pi. Always check back soalan tu minta apa sebenarnya. Okay, so yang ni saya akan bagi solution dia dekat awak. Okay, sempat nak bincang hari ni. So ini pun saya akan bagi solution dia dekat awak. Saya ada hutang 3 solution daripada nota topik 10 ni dan dah habis. So itu sahaja. Alright, thank you H5P5. Ada soalan apa-apa nanti boleh tanya saya dekat Telegram. Dah habis dah topik 10 kita. So itu sahajalah extremum problem tadi dengan rate of change. Rate of change tadi guna sahaja macam yang saya bagi contoh tadi menggunakan chain rule tu. Tengok dulu soalan tu minta apa. So itu sahaja daripada saya. Okey ke semua orang? Okay, madam. Okay, so ada apa-apa boleh tanya saya dekat Telegram So itu